Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang dan salam sesudah ibadah solat zuhur. Jam saya menunjukkan lebih kurang 2.45 petang, ya. Hari ini hari Sabtu 6 hari bulan Februari 2021, ya. Dan salam sesudah ibadah solat zuhur. Alhamdulillah tu, dengan izin Allah. Di sini saya akan terus berkata dan berkata. Saya memperkenalkan diri saya Tok Abah, ya. Tok Abah saja. Nombor telefon saya 0129328224. Kepada pihak berkenan boleh call saya, ya. Di sini saya ingin menyarankan, setelah saya meneliti, mengikuti perkembangan video dari semasa ke semasa, saya dapati sekarang ni terlampau banyak tomahan-tomahan terhadap Ustaz AB Liu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sebagai seorang Islam yang dilahir sebagai Islam, keluar daripada perut ibu saya Islam, ya. Diazankan Islam oleh arwah bapa saya. Al-Fatihah untuk arwah. Saya amat terharu apa yang telah berlaku sekarang ni, ya. Ada yang mengatakan konon nak masukkan dia dalam penjara, nak jadikan dia seorang penjenayah. Atas dasar apa? Atas dasar apa nak jadikan dia seorang penjenayah? Apakah salah yang dia buat ni? Salah ke dia Islamkan orang, mendermakan orang? Adakah dia mengutip harta mak bapak kita? Dia minta ahli politik? Saya rasa tak ada, ya. Jangan tanya kekayaan dia. Kekayaan dia datang pada Allah. Hidup dia pun dari Allah. Dia hamba Allah, kita pun hamba Allah. Jadi betul bagi yang dikata oleh salah seorang sahabat saya, ini adalah kerja-kerja orang-orang politik, ya. Kerja-kerja orang politik yang mana mereka telah tergugat dengan kedudukan mereka sekarang, yang tak mampu mereka lakukan oleh apa yang dilakukan oleh Ustaz AB Liu. Allahu Akbar. Kepada ahli-ahli politik yang utama agama Islam yang bersyahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baliklah kita ke pangkal jalan, ya. Dan ada juga pihak yang menyarankan agar segala duit-duit tu dibagi pada ahli-ahli politik untuk melaksanakan tugas. Ya, woi, manusia macam tu kau nak bagi, sedangkan amanah yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi seorang wakil rakyat pun tak dapat kau laksanakan. Yang saya tahu, pengalaman saya mengikut orang politik, masa bila duit tu akan dibagikan? Apabila tuan-tuan kalian hendak jadi kedudukan, membeli undi, upah sana, upah sini, upah sana, upah sini, kau tabur bagi dedak. Apabila dapat jawatan, apa yang kau buat? Wahai ahli politik, apa yang kau buat? Kau simpan harta untuk kroni-kroni kau, keturunan kau, supaya disebut ini mantan menteri, ini mantan sana, ini mantan di politik. Kau bangga sebab kau cucu cicit dia. Allahu Akbar. Weh, ingat, benda tu kalau mati semua tinggal, katanya tu. Sebesar-besar tanah ni dalam Bani Jawi ni, tu liang lahat saja tempat kita. Tak bawa pun harta, kita bawa amalan, ya. Jadi saya sarankanlah, ya, pada orang yang ada peranan sebagai pemerintah, terutama menteri-menteri, wakil-wakil rakyat, ya, JKK yang ada, ya, ustaz-ustaz, para ulama, ya, yang bijak pandai, penceramah-penceramah, ya, baliklah ke jalan Allah. Tunjuklah kasih sayang sesama umat, ya. Kenali Islam, ya, kenali iman, kenali ihsan. Balik kita ramai-ramai, ya. Kita dah jemu siang malam pagi petang, kalau kita buka, kita apa? Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi wakil rakyat. Menuduh sana tak baik, menuduh yang ni tak baik, konon dia orang yang baik. Kita ni kalau orang Islam, apa yang dibuat oleh orang Islam, kita kena bersangka baik. Boleh rujuk dalam surah, kita kena bersangka baik dengan sesiapa, walaupun dia bukan Islam. Allah yang telah bagi idea dia untuk membantu. Kenapa kita nak mengalang? Kenapa kita nak lawan hukum Allah? Apa yang jadi itu semua dibenarkan oleh Allah SWT. Ni saya ingatkan baik-baik, kita ni dalam keadaan kritikal. Sepatutnya siang malam, pagi, petang kita berdoa pada Allah Ta'ala bagaimana untuk menghapuskan COVID ni.
doa pada Allah. Dalam surah Al-Fatihah, mintalah pada Allah. Allah tak pernah minta pada kita. Yang ada pada kita perintah dan hukum Allah berlandas Al-Quran, hadis dan sunnah. Itu saja. Jadi saya sarankanlah, ya, kalau nak fikir masalah sampai akhirat pun tak ada masalah. Hidup kat dunia pun masalah kata. Konon mati hilang masalah. Boleh jalan lah. Kau lah kat liang lahat pun kau ada masalah. Kau nak berjawab dengan Nukar dan Nakir soalan dia. Lagi masalah. Jangan cari masalah kat dunia ni. Ya. Kalau kat dunia ni masalah sampai bila pun tak habis katanya tu. Sampai ke akhirat. Banyak lagi masalah. Nak lalui ihdinas syiratal mustaqim lagi banyak masalah. Ya. Jadi saya tidak mau cerita lebih dalam hal ni. Saya menyarankan agar pihak-pihak yang rasa diri dia betul-betul Islam, bukan duduk dalam Islam campur orang Islam, keturunan Islam, sama-sama mendoakan Ustaz A.B. Liu dapat melaksanakan tugas. Ya. Tugas yang amat kita rasa kita sendiri tak mampu. Saya sendiri pun tak mampu nak lakukan. Apalagi tuan-tuan yang bercakap meletup macam biji getah, pumpang, buka surah sana, buka hadis sini, sini sana, sini. Dengan bayar ribu-ribu. Ada tuan-tuan yang menerima imbuhan macam tu, buat macam Ustaz Billy buat. Porah lah, kau tak boleh buat lah. Aku cakap terus terang. Kau telefon aku datang, aku bercakap dengan kau orang. Dia Islamkan orang pun kau nak petikai kan. Aku boleh buktikan dengan kau orang di Negeri Sembilan. Kau Islamkan orang 8 tahun tak boleh mengaji, tak boleh. Rumah aku datang dia belajar. Aku boleh buktikan Cina Mu'alab tu. Aku boleh buktikan kalau aku nak malu kan. 8 tahun, 9 tahun. Selepas aku jumpa dia 2019 dalam keadaan kritikal sakit. Tidur dengan anjing. Aku pergi samak rumah dia. Aku mengubati penyakit isteri dia. Alhamdulillah dia telefon aku. Dia dah bermula melakukan ibadah seorang Mu'alab Cina. Cina lelaki. Isterinya Melayu. Ya. Bila aku tanya, kenapa jadi macam ni? Saya masuk Islam tu. Lepas saya masuk Islam, dia orang bikin tak tahu. Ini yang hampa nak banggakan, hampa boleh Islamkan seorang dua. Apa yang hampa buat? Apa hampa yang bantukan daripada pihak yang bukan Islam, hampa masuk jadikan Islam? Apa hampa buat? Aku nak tanya. Hampa buat? Hampa bangga dengan kerjaya hampa. Setakat hampa Islamkan dia saja. Okey? Aku bagi tahu awal-awal. Aku dah bagi tahu awal. Kau tak puas hati? Pihak-pihak tertentu telefon aku 0129382224. Aku ada bukti. Sepatutnya kita rakyat Malaysia ni sekarang perlu bertanya. Kita bayar zakat fitrah. Berbagai-bagai kita bayar. Kat mana sepatut duit tu dia bagi? Harap-harap pihak polis, pihak SPRM siasat benda ni sebenarnya. Tapi dalam hati dan perasaan saya, duit-duit itu adalah untuk kepentingan diri. Kalau betul lah rakyat Malaysia ni berapa juta, kita fikir. Takkan kita tak mampu bagi jadi orang susah. Ramai orang susah. Ramai apa-apa dana miskin. Kita tolaklah pihak tentera, konon pihak tentera menguruskan, pihak polis, pesara polis, pihak polis yang ada bantuan. Kita ni bukannya duduk di negara kita sendiri, bawa tempurung, tolong sedekahkan aku. Hebat tunjuk. Wawancara khas. Dengan ini saya memberi kamu RM300. Untuk apa? Untuk bantu rakyat. Tapi kalian dapat berapa keuntungan? Wallahualam. Nak menuduh buat dosa katanya. Apa-apa pun saya senang saya bagi saya. Wahai wakil rakyat, kamu dipilih oleh rakyat. Dipilih wakil rakyat untuk memimpin rakyat. Saya rasa wakil rakyat ni semua bijak pandai. Para ulama, ustaz-ustaz semua. Kalau kamu tak buat laksanakan dengan janji-janji kamu, paling mudah Islam dah mengatakan kamu telah menipu, maka sifat munafik akan ada dalam diri kamu. Begitu juga para ulama. Tak payahlah nak pandai tunjuk bijak pandai.
Jangan tersalah cakap. Ya. Cakap sana, cakap sini, cakap sana. Wah, buka surah sana, buka surah sini. Sekarang ni untuk maklumat, saya ada buku ni. Saya ada buku 100 masalah agama pun susah nak selesai. Saya ada buku ni. 2-3 jilid saya ada. Saya sendiri dah baca bertahun benda ni. Macam mana nak selesaikan. Tapi siapa? Saya nak selesaikan. Saya baru kena alik bata saja. Tak macam para ulama. Cakap saja buka hadis. Cakap saja buka hadis. Salah sikit saja. Contoh. Jantan jadi betina. Jatuhkan hukum. Weh manusia, engkau jangan jatuh hukum. Kau melebihi hukum Allah tau. Walaupun berpandu pada surah. Bila kau buka hukum, kau mengaibkan seorang, apa hukum kau mengaibkan? Kau fitnah orang, apa hukum fitnah? Kau makan darah daging adik-beradik kau sendiri. Darah daging kau. Contoh paling mudah. Ya. Jadi saya sarankan, tolonglah pihak-pihak tertentu jangan sekali-kali menghina apa yang dilaksanakan oleh Ustaz Abiliu. Ustaz Abiliu. Saya hormati dia. Dia bukan keluar daripada perut seorang Islam yang sejati. Renung-renungkanlah. Bagi saya senang saja. Biarlah kita yang terbaik di mata Allah, walaupun kita terburuk di mata sesama manusia. Jangan bermegah dalam kehidupan. Sederhanalah kehidupan kita sesama manusia. Ingat, bila Allah bersama kita, kita ada segala-galanya. Tapi perlu kita ingat juga, jika Allah hilang kasih sayang kepada kita sebagai umat dan hamba-Nya, itu umat Nabi Muhammad, kita hilang segala-galanya. Jadi pada pihak tertentu, kalau nak telefon saya ulangi nombor telefon saya. 012 932 8224. Harap pihak pengenalan berpuas hati dengan saya. Saya pun rela berdebat katanya tu. Saya bukan resis. Saya bekas tentera. Saya dah masuk hutan. Saya ada pengalaman bertembak. Jadi pengalaman tu saya bawa dengan usia saya 61 tahun. Saya harap pemimpin-pemimpin yang baru tu jangan nak gilakan sangat kuasa sehingga terpingkir masalah rakyat. Jangan anggap hari ni kau tabur dedak, besok akan kenyang setahun. Baliklah ke jalan Allah. Untuk Ustaz Abiliu, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya zal jalali wal ikram. Teruskanlah jihad dalam membantu sama umat Nabi Muhammad SAW. Khususnya kita ni hamba Allah. Kita ada Allah. Kita milik Allah. InsyaAllah. Barakallah.